Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera diucapkan kepada semua. Kali ini kita akan menceritakan tentang koleksi cerita-cerita mistik dan seram di dalam Radio Buruk ini. Kali ini kisah tentang Tok Awangah, berkenaan tentang ular di dalam kubur wanita. Lama juga orang-orang kampung bercerita mengenai kematian Latif Pekak semasa memandikan mayat. Isterinya Mak Yud Bidan yang kononnya balik ke rumah semula. Judin Bau yang menjadi saksi peristiwa itu bersama dengan adik arwah Mak Yud Bidan iaitu Usin Macuk. Namun kata orang tua yang balik semula ke rumah tu bukanlah Mak Yud Bidan, namun ia ialah jelmaan hantu bungkus. Semasa orang-orang kampung mengebumikan jenazah Latif Pekak di datar peti kubur, Mak Yud Bidan berlubang kira-kira sebesar lilitan betis. Apabila dijolok oleh lebay piut ke dalam, kayu penyolok itu sampai ke bawah. Berbunyilah papan liang lahatnya ketika diketuk-ketuk. Selepas kematian Latif Pekak, tidaklah didengar lagi suara jeritan dari kubur Mak Yud Bidan. Apakah rahsia di sebalik kejadian itu tidak pula diketahui oleh orang-orang kampung. Ketika saya sampai ke kampung ini, dapatlah saya mendengar serba sedikit ceritanya dari Judin Bau. Tak tahu aku apakah ilmu yang dipakai oleh arwah itu. Jelas Judin Bau apabila saya tanyakan kepadanya. Yang aku tahu, dia hanyalah seorang bidan di kampung ni dulu. Agaknya ilmu membidankan orang tentulah ada padanya. Ujarnya bagaikan tergambar lagi kepadanya peristiwa yang berlaku. Sudah selesai semuanya. Tak payahlah kita sebut-sebutkan lagi. Lebay piut pula mencelah. Perkara dah berlalu. Biarlah orang-orang yang masih hidup jadikannya sebagai tauladan tentang petunjuk-petunjuk sedemikian dari Allah SWT, katanya perlahan. Benar, kata Aki itu. Saya tersengih-sengih memerhatikan dia. Namun, baik juga kita mengetahui latar belakang mengapa kejadian itu berlaku. Dari sini bolehlah dijadikan tauladan kepada masyarakat kita. Sebab petunjuk dari Allah itu supaya kita semua insaf. Keinginan saya masih lagi membara mahu mengetahui latar belakang kejadian yang menimpa diri arwah Mak Yud Bidan itu. Saya memahami maksud lebay piut itu. Dia tidak mahu menceritakan mengenai kubur berasap itu dipanjang-panjangkan. Tidaklah menghairankan kepada saya mengenai lebat piut itu. Dia memanglah bekas murid arwah kepada Tok Aki saya. Oleh itu, saya cam betul akan tabiatnya yang seakan-akan mirip dengan arwah Tok Aki saya. Sebenarnya saya datang ke kampung tersebut semata-mata mahu menziarahi lebay piut. Tetapi secara kebetulan, cerita mengenai kubur berasap itu masih menjadi buah mulut orang-orang kampung itu. Jadi sengajalah saya tanyakan kepada Judin Bau. Ketika saya ke Merlimau di Melaka juga ada yang menceritakan mengenai kisah-kisah yang serupa dengan kejadian di kubur Mak Yud Bidan ini. Kawan saya Ali Ben yang menceritakan kepada saya. Tetapi saya tidaklah ambil peduli dengan cerita Ali Ben ini. Sebab kadang-kala ceritanya bercampur dengan termerang. Kira-kira dalam bulan Jun 1982, Ali Ben telah mengajak saya berjumpa dengan seorang lelaki tua di Feldat dekat Johor. Lelaki ini tinggal bersama dengan anak perempuannya di situ. Tetapi dia bukanlah berasal dari Merlimau, iaitu kampung Ali Ben. Bagaimanapun menantu Pak Udoh ini memanglah berasal dari Merlimau. Pak Udoh sudah berumur 80 tahun. Dia kelihatan sudah uzur kerana penyakit. Matanya pun sudah rabun dan suaranya pun tidak berapa jelas bila bercakap. Tetapi apabila Ali Ben datang, dia terlalu gembira. Memang, Ali Ben selalu datang ke sini menemui Rahman, iaitu menantu Pak Udoh. Lama kau tak datang ke sini? Tanya Pak Udoh semasa Ali Ben memperkenalkan saya kepadanya. Kalau aku selalu datang nanti Pak Udoh bosan. Ali Ben bergurau lagi dengannya. Lagipun Pak Udoh nak simpan-simpan sangat. Kalau ada apa-apa tu bagilah pada orang muda. Tambahnya lagi sambil duduk rapat dengan orang tua itu. Apa yang kau hendak dengan aku? Orang tua yang dah tak berguna. Sahut Pak Udoh tersengih-sengih. Orang tua tak bergunalah selalunya yang ada isi, kata Ali Ben memaut bahu orang tua itu. Kemenyan sebesar lutut jika tak dibakar tak berbau Pak Udoh. Dia menepuk bahu Pak Udoh. Orang tua itu tersenyum.
Dia tahu Ali Ben hanyalah bergurau. Kedatangan Ali Ben menemui juga memang mempunyai tujuan. Saya juga tahu Ali Ben datang menemui Pak Udoh kerana mahu mencukil-cukil rahsia ilmu kebatinan orang tua itu. Memang menjadi kelaziman orang tua-tua seperti Pak Udoh itu tidak akan menurunkan ilmunya kepada orang-orang yang tidak boleh diharapkan. Maksud orang yang tidak boleh diharap ialah mereka yang tidak bersungguh-sungguh melainkan sekadar mahu menguji-nguji atau tidak sepenuh hati. Sebab itulah Pak Udoh sering mengelak-ngelak bila Ali Ben cuba mendapatkan sesuatu ilmu kebatinan daripadanya. Selepas itu Ali Ben memperkenalkan saya kepada Pak Udoh. Memang saya sendiri berhajat mahu bertemu dengannya. Setelah Ali Ben menceritakan serba sedikit mengenai diri orang tua itu kepada saya. Jabat tangan tadi aku dah tahu dah. Jabat tangan orang yang berisi, kata Pak Udoh tersengih-sengih merenung saya. Mungkin kerana matanya yang rabun, dia terpaksa merenung saya dengan tepat. Adalah isinya tu Pak Udoh, sahut Ali Ben pantas. Kalau tak ada isi, kosonglah semuanya, baru jadi hantu penanggal. Semua tali perut habis terkeluar, ditarik kepala. Katanya terketawa, terkekeh-kekeh. Pak Udoh juga ketawa. Saya juga ikut sama ketawa. Geli juga mendengar kata-kata Ali Ben itu. Sebab itulah kawan-kawan kami menggelarkan dia sebagai Ali Ben Temberang. Kerana ada sahaja ceritanya yang mahu memanaskan suasana dengan gelak ketawa. Yalah, tahi pun isi juga namanya, balas Pak Udoh di hujung ketawanya. Tetapi berisi dengan tahi tidak sama dengan ilmu, ujarnya macam menyindir. Dari Pak Udoh inilah saya mendapat cerita mengenai kisah Naisah Lawa yang kuburnya berasap seperti yang diceritakan oleh Ali Ben sebelum itu. Kampung Pak Udoh memang di Melaka, namun bukanlah dari Merlimau. Maafkan saya, namanya Naisah Lawa itu seorang janda muda yang mudah memikat pemuda-pemuda. Antara yang jatuh hati pada Naisah Lawa ialah Pak Udoh sendiri. Akhirnya Naisah berkahwin juga dengan Pak Udoh, namun mereka tidak mempunyai anak. Ketika berkahwin dengan Pak Udoh, Naisah Lawa sudah 2 kali bersuami. Sebagai orang yang warak, Pak Udoh selalu menghabiskan masanya di surau menunaikan ibadat, di samping belajar agama dari guru-guru agama yang diundang khas. Naisah Lawa pula di dalam diam-diam berkenalan dengan seorang anak muda yang lainnya pula. Berhubungannya dengan anak muda, suatu hari telah terserempak dengan emak Pak Udoh. Apalagi, perkara itu terus diberitahu kepada Pak Udoh. Namun, Pak Udoh tidak terus terburu-buru. Dia meminta emaknya bersabar dahulu kerana dia belum melihat dengan matanya sendiri akan perbuatan isterinya itu. Sejak itu, emak Pak Udoh mula tidak senang dengan sikap Naisah Lawa. Malah, dia menuduh Naisah Lawa sudah mempergunakan ubat pengasih kepada Pak Udoh untuk mengikut perintahnya. Sebenarnya Pak Udoh bukanlah terkena ilmu... Sebenarnya Pak Udoh bukanlah terkena ilmu guna-guna atau ubat pengasih. Dia memang seorang yang taat kepada perintah agama. Sebab itulah dia masih boleh bersabar dengan aduan dari emaknya terhadap kecurangan isterinya itu. Namun, emaknya tetap berkeras menyalahkan Pak Udoh. Tidak lama kemudian, emak Pak Udoh jatuh sakit muntah-muntah darah. Ada bomoh mengatakan yang dia terkena santau. Sebaliknya apabila dibawa ke hospital, pihak hospital mengatakan dia terkena penyakit batuk kering. Hospital pula mengucurkan supaya dia dihantar untuk mendapat rawatan lanjut di Kuala Lumpur. Bagaimanapun, emak Pak Udoh tidak mahu berubat di hospital. Akhirnya, dia mati kerana menghidap penyakit batuk berdarah. Sama ada dakwaan bomoh yang mengubatinya benar atau tidak, Pak Udoh juga tidak mahu mempercayainya sangat. Namun Pak Udoh sendiri sudah mencubanya sendiri mengubati emaknya dengan membacakan ayat-ayat Al-Quran seperti yang telah dipelajarinya. Setiap kali dia memberikan emaknya minum air yang sudah dibacakan Yasin, emaknya pasti akan muntah-muntah darah. Di dalam darah buku itu, terdapat beberapa helai rambut. Malangnya, Pak Udoh sudah berlembut. Maafkan saya, malangnya Pak Udoh sudah terlalu lambat mahu mengubati emaknya. Orang tua itu meninggal dunia sebelum sempat Pak Udoh mengubatnya lebih mendalam. Disebabkan terpengaruh juga dengan dakwaan bomoh mengenai emaknya yang termakan santau itu, Pak Udoh telah mengerjakan sembahyang sunat tahajud 44 malam agar orang yang menganiayai emaknya bertaubat. Dia tidak berharap untuk bertemu dengan orang yang menganiayainya itu, kerana gurunya berpesan supaya tidak berbuat demikian. Hanya yang diajarkan oleh gurunya memohon doa agar orang yang menganiayainya itu bertaubat kepada Allah.
Tidak sampai 44 malam Pak Udo melakukan sembahyang sunat tahajudnya. Tiba-tiba Aisyah Lawa, isterinya jatuh sakit. Dia meracau-racau dan menjerit-jerit sepanjang malam. Dia menuduh emak mertuanya sengaja membuat fitnah mengenai hubungan sulitnya dengan seorang pemuda. Disebabkan tidak tertahan dengan peristiwa emaknya yang baru saja meninggal dunia, kemudian isterinya mula pula jatuh sakit dan meracau-racau. Maka Pak Udo terpaksa meminta tolong kepada gurunya, iaitu Tok Kiai Parjo dari Johor. Mengapa tak diubatkan sendiri? Tanya Tok Kiai Parjo kepada Pak Udo apabila diceritakan masalahnya. Hati saya tidak tenteram Tok Kiai, tidak dapat khusyuk. Dia menjelaskan dalam perasaan bimbang. Kalau begitu, kalau kau tidak tahan diuji, sahut Tok Kiai Parjo mengingatkannya. Tak tenteram berarti engkau tidak sabar. Kalau mau cari kemenangan, mestilah bersabar. Mesti tenteram. Barulah kau dapat menggunakan ilmu kau. Ujarnya semacam kesal dengan sikap Pak Udo. Tetapi Pak Udo tidak pedulikan lagi mengenai kata-kata gurunya. Yang penting dia mesti selamatkan isterinya Aisyah Lawa. Dia tidak sanggup kehilangan isteri setelah kehilangan emaknya. Sekarang aku mahu kau sendiri mengobatinya. Tegas Tok Kiai Parjo memberikan isyarat. Pak Udo memahami isyarat itu. Dia mesti ditidurkan oleh Tok Kiai Parjo untuk melihat sendiri penyakit isterinya. Dengan cara itu barulah dia dapat mengobati mengikut cara yang diajar oleh Tok Kiai Parjo. Ketika ditidurkan oleh Tok Kiai Parjo, Pak Udo merasa dirinya keluar dari jasadnya. Dia terapung-apung di awangan menurut perintah Tok Kiai Parjo. Apabila disuruh melihat tubuh isterinya Aisyah Lawa, dia nampak Aisyah Lawa terbaring dengan seluruh tubuhnya berlubang-lubang. Kelihatan nanah dan darah keluar dari lubang-lubang sebesar guli itu. Apa yang kau nampak? Dia terdengar suara Tok Kiai Parjo sayup-sayup dari kejauhan. Berlubang-lubang badannya, ada darah dan nanah keluar. Pak Udo memberitahu apa yang dilihatnya. Bacakan ayat ini dan hembuskanlah ke situ, perintah Tok Kiai Parjo. Dia membacakan 3 kali ayat yang diajarkan oleh Tok Kiai Parjo. Kemudian dihembuskan ke tubuh Aisyah Lawa. Sebaik sahaja dihembuskan, seluruh tubuh Aisyah Lawa menjadi hancur. Ketika ini Pak Udo merasakan sekelilingnya bagai dilanda ribut kencang, hingga dia juga hampir-hampir diterbangkan. Mengapa? Soal Tok Kiai Parjo. Ribut kencang, jelasnya cemas. Bacakanlah doa ini, kata Tok Kiai Parjo memberi panduan. Sebaik dibacakan ribut kencang, tiba-tiba saja berhenti. Dia tidak nampak lagi tubuh Aisyah Lawa, namun kelihatan seorang lelaki berjubah putih dengan janggutnya juga putih sampai ke pusat. Dia memberitahu apa yang dilihatnya kepada Tok Kiai Parjo. Tetapi apabila dia membacakan ayat yang diperintahkan oleh Tok Kiai Parjo, lelaki berjubah putih itu tersenyum lalu memberi salam. Ketika ini Pak Udo sudah tidak mendengar lagi suara Tok Kiai Parjo yang sayup-sayup tadi. Dia merasa begitu jauh terasing. Pak Udo menyahut salam lelaki jubah itu. Mengapa kau nak tolong orang yang akan mati? Lelaki berjubah itu bertanya. Mati hanya ditentukan oleh Allah, sahut Pak Udo keras. Kau orang berilmu, ujar lelaki berkenaan macam menyindir, tetapi tidak mendalami ilmu-ilmu kau. Ilmu Allah luas dan kau tak akan jemu-jemu mempelajarinya, kata lelaki berjubah putih itu lagi. Pak Udo dapat mengagak bahawa lelaki berjubah putih di hadapannya bukanlah syaitan, kerana syaitan tidak akan berani menyebut ayat-ayat Allah. Bagaimanapun dia tidak berani bertanya siapakah lelaki berkenaan, apalagi dia tidak dapat lagi berhubungan dengan Tok Kiai Parjo. Sekarang baliklah engkau. Lelaki berjubah putih itu memerintahkan dia meninggalkan tempat itu. Tidak, aku mahu selamatkan isteri aku, tegas Pak Udo. Isteri seorang mukmin ialah perempuan yang mempunyai cukup syarat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Suara orang tua berjubah putih itu keras. Apakah kau mahu seorang isteri yang dilaknati di sisi Allah? Jelas orang tua itu lagi. Kau syaitan, memang pendusta. Sahut Pak Udo menahan kemarahan yang mula membakar hatinya. Dia cuba mengharapkan Tok Kiai Parjo segera menyeru namanya, namun sia-sia belaka. Astaghfirullahalazim. Kalau lelaki tua itu menyesali sikap Pak Udo, jangan kau jadikan yang hak itu batil dan yang batil itu hak, katanya mengingatkan. Jadi, kau siapa? Pak Udo masih lagi mendongkol. Orang berilmu mesti banyak bersabar. Orang tua berjubah putih itu menasihati dia. Aku tahu, Tok Kiai Parjo, aku juga tahu tentang engkau.
bukankah engkau telah menunaikan sunat tahajud selama 44 malam? Katanya mengingatkan Pak Udo. Iya, angguk Pak Udo. Kau sudah memohon pada Allah, tunjukkan kebenaran. Tanyanya lagi. Pak Udo mengangguk. Sekarang itulah kebenarannya, tegas orang tua berjubah putih itu lagi. Aku adalah guru kepada Tok Kiai Parjo dan aku bukanlah syaitan yang mahu mempengaruhi kau. Marilah kemari. Dia menghulurkan tangannya. Cepat-cepat Pak Udo memeluknya. Terbau padanya sekelilingnya harum semerbak yang belum pernah diciuminya selama ini. Sekaligus air mata Pak Udo menitis. Maafkan saya Tok Wali. Pak Udo menangis terisak-isak. Sudahlah Udo. Dia memujuk sambil mengusap-ngusap kepala Pak Udo. Nak Isah yang memberikan emak engkau racun santau kerana emak engkau terserempak akan perbuatan curangnya terhadap kau. Sekarang baliklah kau, katanya meninggalkan Pak Udo. Barulah Pak Udo dapat mendengar suara bisikan Tok Kiai Parjo. Bagaimanapun Pak Udo meminta untuk balik segera ke dalam tubuhnya. Tidak lama kemudian dia membuka mata dan dilihatnya Naisah Lawah masih terlentang menderita sakit. Saya fikir tak payahlah kita ubatkan lagi Naisah ni Tok Kiai, bisik Pak Udo. Tok Kiai Parjo tersenyum. Dia sudah tahu apakah yang tersirat di hati Pak Udo. Malah pertemuan Pak Udo dengan arwah gurunya itu juga sudah difahami oleh Tok Kiai Parjo. Kalau kau dah kata begitu, terpulanglah, ujar Tok Kiai Parjo perlahan. 3 hari selepas itu pun perut Naisah Lawah menjadi buncit. Lama-kelamaan menjadi busung sehingga kulit perutnya mengening-ngening. Apa yang dilihat oleh Pak Udo melalui makrifatnya jelas terah berlaku ke atas Naisah Lawah. Seminggu selepas perutnya menjadi busung, Naisah Lawah pun meninggal dunia. Pada senja waktu maghrib, hari dikebumikannya, itulah Pak Udo mendengar jeritan orang nyaring dari tanah perkuburan. Jeritan itu juga didengar oleh orang-orang kampung. Selepas menunaikan fardu maghrib, Pak Udo bersama adik iparnya, iaitu adik lelaki Naisah Lawah, bernama Selamat, telah pun pergi ke tanah perkuburan. Jeritan itu memang jelas seakan-akan suara Naisah Lawah, sebab itulah dia mengajak Selamat ikut sama melihatnya. Memang betul, jeritan itu datangnya dari kubur Naisah Lawah. Ketika mereka berdua sampai, ritihan dan kengoyan Naisah Lawah begitu jelas dan menusuk perasaan. Dari kubur itu kelihatan asap yang berkepul naik. Air mata Pak Udo menitik melihat peristiwa yang menimpa ke atas kubur isterinya. Kalaulah emaknya masih hidup, bolehlah dia melutut meminta ampun kepada emaknya bagi pihak Naisah Lawah. Namun semuanya telah berlalu. Dia hanya dapat berdoa meminta pertolongan Allah supaya mengampunkan Naisah Lawah. Mat, kata Pak Udo sayu, kakak kau terseksa. Kau balik dan beritahu Tok Kiai Parjo. Biar abang tunggu di sini buat apa yang patut, bisiknya tersedu-sedan. Kesedihan yang menusuk di jiwanya bukanlah kerana kematian isterinya, namun penderitaan yang ditanggung oleh isterinya setelah disemadikan di dalam kubur. Kalaulah benar Naisah Lawah membuat perhubungan dengan lelaki lain, dia boleh melupakan sahaja segalanya. Namun, dia sedia mengampunkan dosa Naisah Lawah terhadapnya. Tetapi perbuatan Naisah Lawah tergamak memberi emaknya makan racun santau itu. Hanya emaknya sahajalah yang boleh mengampunkannya. Baliklah, Mat, sahut Selamat perlahan. Macam mana pun abang bersabarlah. Apa nak buat dah, nasib dia. Selamat cuba mententeramkan perasaan Pak Udo. Selamat terus balik ke rumah Pak Udo kerana di sana juga sudah ada orang yang berkumpul untuk mengadakan kenduri arwah. Tok Kiai Parjo juga ada menunggu di rumah Pak Udo. Segala kejadian yang dilihatnya di kubur kakaknya diberitahukan oleh Selamat kepada mereka yang berada di situ. Abang Udo minta Tok Kiai ke sana. Jelas Selamat. Beberapa orang yang ada di atas rumah turun ke bawah. Mereka bersama-sama Tok Kiai Parjo mengikut Selamat menuju ke kubur Naisah Lawah. Apabila sampai di kubur, mereka mendapati Pak Udo sedang membacakan surah Yasin dengan tenang. Bunyi jeritan juga sudah mula mengendur. Kepulan asap juga sudah mulai berkurangan. Namun keadaan demikian sementara sahaja. Selepas itu, asap dari kubur semakin menebal dan jeritan suara meminta tolong semakin kuat. Sekali-sekala terkeluar api dari celah-celah kepulan asap itu. Semakin kuat bacaan surah Yasin dibacakan, semakin kedengaran jeritan nyaring tidak ketahuan. Begini, Udo. Tok Kiai Parjo menepuk bahu Pak Udo. Kalau kau izinkan kita galikan semula kubur Naisah ini, kita mandikan dia dengan air Yasin. Ujarnya menahan kesedihan yang menusuk-nusuk. Pak Udo hanya mengangguk. Lidahnya sudah tidak terucapkan apa-apa lagi.
Kalau begitu kau selamat, bawalah kawan-kawan. Tok Kiai Parjo berpaling pada selamat. Bawa cangkul, bawa lampu gasolin dan bawa air segelup, perintahnya. Selamat tidak menyahut. Dia terus mengajak beberapa orang pemuda balik semula mengambil barang-barang yang dipesan oleh Tok Kiai Parjo. Sementara bahang panas dari kubur Naik Salawah sudah dirasakan oleh Pak Udoh. Bagaimanapun dia tidak mengundurkan diri dari menahan panas yang semakin membahang itu. Tok Kiai Parjo membacakan sesuatu doa sambil menghembuskan ke kubur Naik Salawah. Lama Tok Kiai Parjo berdoa, barulah terasa bahang panas itu berasa kekurangan. Pak Udoh juga ikut sama berdoa seperti yang pernah diajarkan oleh Tok Kiai Parjo kepadanya. Tidak lama kemudian Selamat bersama 2-3 orang pemuda tadi datang membawa cangkul dan lampu gasolin. Air sejuk di dalam jak diberikannya kepada Tok Kiai Parjo. Setelah diperintahkan gali oleh Tok Kiai Parjo, mereka pun sama-sama menggali semula. Setelah diperintahkan gali oleh Tok Kiai Parjo, mereka pun sama-sama menggali semula kubur tersebut. Tok Kiai Parjo mahu memandikan sahaja jenazah yang sudah dikebumikan itu dengan air yang sudah dibacakan surah Yasin. Ketika menggalinya, Selamat merungut-rungut juga kerana terasa panas. Tetapi Tok Kiai Parjo menasihatkan supaya tidak disebut-sebutkan perkara bahang panas itu. Setelah digali semula, Selamat cuba membuka papan yang menutup yang lahat. Tiba-tiba dia terkejut dan cepat-cepat melompat ke atas. Mukanya pucat ketakutan. "Kenapa, Mat?" tanya Pak Udoh. Selamat tidak menjawab. Dia terkaku tidak boleh berkata apa-apa. Untuk memastikan keadaan sebenarnya, mereka mendekatkan lampu gasolin ke tebing kubur. Pak Udoh sendiri membukakan papan dinding liang lahat tersebut. Sebaik sahaja papan dinding itu ditarik ke atas, mereka dapat melihat ular-ular berbisa berkumpul di dalam liang tersebut membelit jenazah Naik Salawah yang baru saja dikebumikan siang tadinya. Dari mana datangnya ular-ular tersebut? Hanya Allah yang maha mengetahui, kata Tok Kiai Parjo bila melihat kejadian tersebut. Tentulah mustahil terdapat ular dalam kubur yang baru saja dikorek dan baru saja dikambus semula. Mustahil juga ada sarang ular di situ. Kalau mahu dikira ular bersarang di situ, bagaimana pula dengan api dan asap yang kelihatan di atas kubur tersebut? Anehnya, apabila sudah digali tidak ada langsung kesan asap atau api di situ. Jangan difikirkan sangat. Tok Kiai Parjo menasihatkan mereka yang terpukul melihat kejadian tersebut. Pengetahuan Allah meliputi 7 petala bumi, 7 petala langit. Kita yang hidup ini insaflah. Jelasnya dengan linangan air mata, bukan kerana kesedihan tetapi gemetarnya kepada Allah. Kemudian dia menyiramkan air sejuk di dalam jak yang sudah dibacakan Yasin ke tubuh Naisah yang dibelit oleh ular-ular itu. Setelah disiram air tersebut, ular-ular berkenaan lari menyusut di liang lubang liang lahat dan hilang entah ke mana. Tok Kiai Parjo turun ke dalam kubur lalu menggepal tanah 3 kepal. Dia berdoa sambil menghembuskan kepada kepalan tanah itu. Dengan tidak menghiraukan sesiapa yang, dia terus meletakkan tanah yang dikepal tadi ke kepala mayat. Setelah semuanya selesai, Tok Kiai Parjo memerintahkan supaya dikambus semula. Hari berikutnya tidak ada lagi kedengaran jeritan dari kubur Naik Salawah. Sementara itu, di rumahnya Pak Udoh membacakan Yasin setiap malam seperti yang diingatkan oleh Tok Kiai Parjo. Jadi, bila teringatkan pertemuan saya dengan Pak Udoh bersama Ali Badi, saya merasakan ada sesuatu yang mesti telah berlaku menyebabkan kubur Mat Yudbidan itu menjadi sedemikian. Tetapi disebabkan lebay piut tidak mahu diungkit-ungkit lagi, maka saya pun tidaklah mahu bertanyakan lagi kepada Judin Bau. Bagaimanapun setelah Judin Bau balik ke rumah, barulah lebay piut mahu menerangkan kepada saya kisah sebenarnya mengapa kubur Mat Yudbidan boleh jadi begitu. Bukan kerana ilmu sesat yang dituntut, kata lebay piut serba salah mau menceritakan kepada saya. Tetapi dosa kepada sesama makhluk inilah yang berat hendak kita tanggung. Jelasnya mengeluh pendek. Tak ada dia menuntut ilmu sesat? Tanya saya. Wallahu a'lam. Dia tersengih-sengih bagaikan soalan itu mencut hatinya. Tetapi yud itu berkehendakkan latih pekak semasa di dalam tangan suaminya lagi, iaitu arwah Abang Haji. Katanya lagi, oh begitu. Saya terangguk-angguk mendengarkannya. Arwah Abang Haji yang disebutkan oleh lebay piut itu ialah abangnya sendiri, Haji Suri. Saya juga mendengar berita kematian arwah Haji Suri akibat termakan racun. Hairan juga saya ketika itu, kerana orang yang seperti dia masih juga ada yang sakit hati hingga tergamak memberi racun.
Setahu saya arwah Haji Suri itu memang warak. Dia tidak pernah mengambil tahu masalah pribadi orang lain. Malah dia tidak akan bercakap kalau tiada perkara-perkara yang ditanyakan kepadanya sahaja. Bagaimana orang seperti dia masih lagi yang tergamak untuk sakit hati? Kalau setakat sakit hati pun tak apa. Tetapi tergamak pula memberikan racun. Yot yang memberinya racun. Tiba-tiba isteri Lebay Piut menjela. Hish, awak itu diam. Lebay Piut berpaling kepada isterinya yang baru saja sampai menatang dulang air ke hadapan kami. Mana awak tahu Yot yang racun? Awak nampak? Katanya perlahan. Tetapi jelas dia tidak senang dengan sikap isterinya yang membuat tuduhan itu. Ramai orang cakap. Jelas Mak Tun tegas. Cakap orang cuma syakwa sangka sahaja. Allah sahaja yang maha mengetahui. Ujar Lebay Piut kesal dengan ketelanjuran isterinya itu. Memang Lebay Piut tidak mahu menerangkan lebih lanjut perkara sebenarnya. Tetapi esoknya apabila saya tanyakan kepada Junin Bau mengenai cerita kematian arwah Haji Suri itu, memang dia juga pernah mendengar kabar angin kononnya kematian arwah Haji Suri itu akibat diracun oleh Mak Yud Bidan. Habis saja edah selepas kematian arwah Haji Suri itu, Mak Yud Bidan pun terus berkahwin dengan Latik Pekak. Bagaimanapun orang-orang kampung tidak dapat ceritakan yang sahih selain dari kabar-kabar angin sahaja. Kalau ada pun mereka yang tahu tidak ada siapa pula yang berani bercakap secara berterus terang. Maklum sajalah, Mak Yud Bidan itu merupakan bidan di dalam kampung. Masing-masing memerlukan memerlukan pertolongan Mak Yud Bidan ketika tiba pada waktunya.